Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah, rakan-rakan sekalian dan para penonton di rumah. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang berkaitan dengan masa depan negara, iaitu kesan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Ayo sama-sama kita saksikan. Mari kita pergi kepada pengenalan mobiliti sosial. Apa itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan seseorang atau satu kumpulan dalam struktur sosial. Contohnya, daripada golongan miskin kepada golongan kelas pertengahan atau daripada pendidikan yang rendah kepada pendidikan yang tinggi. Pendidikan dilihat sebagai salah satu saluran utama untuk mengubah nasib pelajar dan nasib keluarga mereka. Namun begitu, dalam konteks Malaysia, terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, tahap sosioekonomi, pendidikan, menghadapi pelbagai cabaran serta potensi. Persoalannya, adakah sistem pendidikan semasa benar-benar berjaya meningkatkan taraf hidup pelajar? Atau adakah masih wujud halangan tertentu yang menghalang mobiliti sosial? Bagi pembuka tirai untuk isi yang pertama, saya akan menerangkan pendidikan sebagai pemangkin mobiliti sosial. Pendidikan yang berkualiti merupakan jabatan kepada kehidupan yang lebih baik. Menurut kajian Hafizi et al. 2024, sistem pendidikan yang menekankan pembinaan karakter dan nilai moral bukan sahaja membantu pelajar cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk jati diri yang kukuh. Ini penting supaya mereka mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Di Malaysia, dasar-dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan menekankan prinsip akses sama rata. Ini bermakna dari mana-mana latar belakang, sama ada maupun di bandar ataupun sekolah di luar bandar, mereka harus mendapat peluang pendidikan yang sama untuk berjaya. Tidak ada diskriminasi di antara dua sekolah yang berbeza ini. Contohnya, program kelas rancangan khas ataupun kita gelar sebagai KRK atau Tajaan Mara telah membantu ramai pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dan seterusnya menembusi pasaran kerja yang berpendapatan tinggi. Bagi kesan mobiliti sosial yang kedua ialah jurang akses dan kualiti pendidikan. Namun begitu, hakikatnya masih wujud jurang dalam akses kepada pendidikan berkualiti. Kajian yang dilakukan oleh Rahman Sulaiman tahun 2023 di daerah Bera, Pahang mendapati bahawa faktor seperti tahap pendidikan ibu bapa, pendapatan isi rumah serta kesukaran untuk mengakses infrastruktur asas telah menjadi penghalang kepada pencapaian pendidikan pelajar. Sementara itu, Ziau dan Kajanapati tahun 2024 pula menekankan bahawa institusi pengajian tinggi swasta seringkali gagal menyediakan sokongan mencukupi kepada pelajar miskin. Akibatnya, ramai pelajar terpaksa bekerja sambilan untuk menampung keperluan hidup. Hal ini menyebabkan mereka kurang memberi tumpuan dalam kelas, terusnya keciciran meningkat. Maksudnya di sini, pelajar-pelajar yang golongan miskin ini, mereka perlu mencari kerja sambilan yang lain untuk menampung kos pembelajaran hidup mereka. Berdasarkan pengalaman hidup kenyataan ataupun hidup saya sendiri, saya mendapati ramai rakan-rakan universiti saya yang daripada golongan keluarga yang kurang kaya ataupun kita boleh gelarkan sebagai golongan yang berpendapatan rendah. Mereka melakukan kerja sambilan seperti Foodpanda ataupun Grab untuk menampung kos pembelajaran mereka. Natijahnya, walaupun kita rasa wujud dasar yang baik, namun pelaksanaan dan pemantauan masih perlu diperlaksanakan. Keadilan dalam pengalihan sumber pendidikan ini menyumbang kepada mobiliti sosial yang terbantut.
Untuk kesan yang seterusnya, saya akan mengupas tentang ketidaksamaan peluang di kawasan bandar dan pasaran kerja. Kita tidak boleh menafikan bahawa ketidakseimbangan peluang pendidikan turut berlaku di kawasan bandar besar. Kajian yang dilakukan oleh Leroy et al. Pada tahun 2023 di Jakarta boleh dijadikan cerminan kepada cabaran yang turut dihadapi oleh pelajar di Kuala Lumpur, Johor Bahru dan bandar-bandar utama yang lain di Malaysia. Ramai pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah ataupun kita gelar sebagai B40 tinggal dan belajar di kawasan yang padat, kurang fasiliti dan tidak mempunyai akses kepada program pendidikan khas. Walaupun mereka cemerlang dalam akademik, peluang pekerjaan selepas tamat pengajian pula tidak mencukupi atau tidak selari dengan bidang yang dipelajari. Akhirnya, mereka terpaksa kembali kepada status sosioekonomi yang asal. Keadaan ini dinamakan mobiliti terhenti, di mana pendidikan gagal membuka peluang atau ruang untuk perubahan ketara dalam kehidupan pelajar tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada peranan dasar pendidikan dan inisiatif reformasi. Reformasi dasar pendidikan merupakan tunjang utama dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Menurut kajian daripada Abimbola et al. Tahun 2023, dasar pendidikan yang bersifat inklusif dan saksama mampu menjadi pemangkin kepada perubahan sosial dan ekonomi. Namun demikian, keberkesanan sesuatu dasar bukan sahaja bergantung kepada kewujudannya, tetapi juga kepada pelaksanaan yang telus dan adil. Kita pergi kepada peranan dasar sedia ada. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai dasar pendidikan yang menyasarkan golongan kurang berkemampuan agar mereka tidak tercicir daripada sistem pendidikan. Antara dasar yang telah diperkenalkan ialah yang pertama, kita ada beasiswa kecil persekutuan ataupun kita gelar sebagai BKP, di mana beasiswa ini membantu pelajar daripada golongan berpendapatan rendah untuk terus bersekolah. Yang kedua, kita ada program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI, di mana program ini memberikan ruang kepada murid berkeperluan khas untuk mendapatkan pendidikan formal sama seperti murid yang lain. Yang ketiga, kita ada bantuan awal persekolahan BAP yang meringankan beban kewangan ibu bapa pada awal tahun persekolahan untuk membeli barangan persekolahan kepada anak mereka. Yang terakhir, kita ada skim pinjaman PTPTN dan derma siswa negeri, di mana dua program ini menyediakan laluan kepada pendidikan tinggi walaupun tanpa sokongan kewangan penuh daripada keluarga. Namun begitu, pelaksanaan dasar ini berhadapan dengan beberapa cabaran. Nak tahu apa cabarannya? Jom kita saksikan. Cabaran yang pertama adalah isu dalam pelaksanaan dasar. Seringkali kita dengar bahawa dasar pendidikan hanya wujud di atas kertas. Namun, dasar ini gagal dengan berkesan terhadap golongan yang sasar. Contohnya, proses permohonan bantuan yang terlalu rumit menyebabkan ramai pelajar tercicir. Kriteria kelayakan yang terlalu menumpukan kepada pencapaian akademik yang mengabaikan pelajar yang mempunyai potensi tetapi terkesan oleh faktor emosi atau ekonomi. Yang ketiga, ketulusan dalam pengalihan dana di peringkat sekolah atau daerah. Terdapat beberapa sekolah yang mendapat dana daripada kerajaan, namun dana tersebut dicuri ataupun diambil sebahagiannya untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, kita lihat kepada kajian yang dilakukan oleh Rahman dan Sulaiman tahun 2023 di Bera, Pahang, mendapati bahawa walaupun program bantuan pendidikan ditawarkan secara meluas, pelaksanaannya tidak konsisten. Hal ini menyebabkan ketidaksamarataan peluang walaupun dalam komuniti yang sama. Antara cadangan penambahbaikan yang saya boleh bagi kepada kerajaan iaitu yang pertama,
pendekatan berasaskan keperluan ataupun kita gelar sebagai need based. Pendekatan ini adalah lebih adil berbanding hanya bersifat merit semata-mata. Pusat sokongan pelajar juga perlu diwujudkan di setiap sekolah dan institusi pengajian tinggi untuk memantau serta membimbing pelajar daripada kumpulan berpendapatan rendah. Yang ketiga, dasar perlu dikaji semula berdasarkan data lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan daripada pihak pentadbiran, namun datanya tidak relevan. Maksudnya, dasar ini perlu diulang kaji semula, perlu dicakna semula, perlu ditambah baik semula supaya tidak ada pelajar yang tercicir. Reformasi dasar bukan sekadar penambahan program, tetapi merangkumi penilaian semula terhadap struktur yang sedia ada. Hal ini supaya dapat memastikan dasar tersebut bersifat inklusif, responsif dan mesra pelajar. Bagi menggambarkan kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial dengan lebih jelas, berikut merupakan sebuah kisah inspirasi yang mencerminkan impak sebenar pendidikan. Kisah sebenar ini saya ambil daripada negeri Sabah, di mana seorang pelajar lelaki berasal daripada keluarga nelayan di Sabah dibesarkan dalam persekitaran yang serba kurang. Ayahnya memperoleh pendapatan tidak tetap daripada hasil laut, manakala ibunya merupakan suri rumah. Namun begitu, pelajar ini menunjukkan kecemerlangan akademik sejak di sekolah rendah. Beliau berjaya memperoleh tempat di Maktab Rendah Sains MARA ataupun MRSM Sabah melalui bantuan beasiswa MARA. Di MRSM, beliau mendapat akses kepada guru yang berkualiti, kemudahan pelajaran yang moden serta persekitaran yang mendorong kepada kecemerlangan. Hasilnya, usaha gigih dan sokongan sistem pendidikan ini, beliau akhirnya menerima tawaran untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan teknik mekanikal di sebuah universiti terkenal di Jepun. Kini beliau telah berkhidmat sebagai jurutera kanan di sebuah syarikat multinasional di Kuala Lumpur. Apa nilai yang kita boleh dapat daripada kisah beliau? Yang pertama, mobiliti sosial menaik berlaku apabila seseorang berjaya mengubah kedudukan ekonomi dan sosial keluarganya melalui pendidikan. Yang kedua, beliau bukan sahaja menyara keluarganya, malah beliau juga menjadi ikon motivasi dalam komuniti setempat di Sabah. Yang ketiga, kisah ini membuktikan bahawa intervensi pendidikan yang tepat seperti beasiswa, peluang ke sekolah bersama penuh dan sokongan akademik mampu mengubah nasib seseorang. Kisah ini bukan sekadar pengecualian, tetapi boleh dijadikan norma sekiranya sistem pendidikan dilaksanakan secara adil dan menyeluruh. Pendidikan yang berjaya membuka ruang mobiliti sosial bukan sahaja mengangkat taraf hidup individu, malah memberi impak yang meluas kepada masyarakat dan negara. Di Malaysia, kesan positif ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang pertama, peningkatan taraf dan kesejahteraan keluarga. Apabila pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah berjaya menamatkan pengajian dan memperoleh pekerjaan yang baik, hasil pendapatan mereka digunakan untuk membantu keluarga. Ini termasuk menyediakan keperluan asas yang lebih baik, pendidikan yang berkualiti untuk adik-beradik dan persekitaran rumah yang jauh lebih selesa. Yang kedua, pemupukan keyakinan diri dan aspirasi tinggi. Mobiliti sosial menaik, memberikan motivasi dalam diri kepada pelajar untuk meletakkan sasaran yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi melihat kepada kemiskinan sebagai takdir. Sebaliknya, mereka melihat cabaran yang boleh diatasi dengan usaha dan ilmu. Contohnya, program seperti program Duta Guru oleh KPM memberikan peluang kepada pelajar lepasan universiti yang cemerlang untuk kembali ke sekolah luar bandar sebagai guru muda yang berwibawa. Kehadiran mereka bukan sahaja membina aspirasi pelajar, malah menjadi model peranan yang menunjukkan bahawa kejayaan boleh dicapai tanpa mengira latar belakang. Yang ketiga,
Penekanan penyertaan dalam pembangunan negara. Individu yang melalui mobiliti sosial sering kali membalas semula kepada masyarakat dengan menyumbang dalam sektor awam. Pembangunan komuniti atau keusahawanan ini membantu mengukuhkan jaringan sosial dan ekonomi negara. Contohnya, alumni program seperti MRSM dan Sekolah Beraksama Penuh SBP ramai yang kini memegang jawatan penting dalam sektor kerajaan dan swasta. Mereka bukan sahaja menyumbang kepada kepakaran, tetapi juga sering terlibat dalam program mentor, beasiswa dan pembangunan komuniti luar bandar. Bagi kesan yang positif yang terakhir, ialah penghasilan generasi celik, ilmu dan inklusif. Mobiliti sosial melalui pendidikan mewujudkan generasi baharu yang bukan sahaja celik ilmu dan teknologi tetapi juga inklusif dari segi pemikiran. Mereka lebih terbuka kepada idea kepelbagaian dan lebih mudah berinteraksi dalam masyarakat majmuk. Sebagai contoh, pelajar lepasan institusi seperti kolej komuniti dan universiti awam yang didedahkan dengan pelbagai kaum, budaya kepada pemikiran yang menjadi pekerja dan pemimpin yang lebih inklusif. Ini penting dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum agar panduan dan kefahaman antara komuniti dapat dikukuhkan. Sebagai penutup, saya memetik kata-kata mutiara daripada seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahawa pendidikan merupakan senjata yang paling berkuasa untuk mengubah dunia. Namun, di Malaysia, keberkesanan pendidikan dalam mobiliti sosial masih bergantung kepada beberapa faktor utama. Pendidikan membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta mengubah status sosial pelajar dan keluarganya. Akses kepada pendidikan berkualiti masih belum sekata, terutamanya antara kawasan bandar dan luar bandar yang kita dapat lihat jurangnya sangat jauh. Pelaksanaan dasar yang tidak konsisten ini melemahkan potensi sebenar sistem pendidikan sebagai alat mobiliti sosial. Jadi saranan saya yang utama iaitu pelaksanaan dasar yang inklusif dan adil. Dasar pendidikan harus bersifat menyeluruh, tidak mendiskriminasi atas dasar lokasi atau etnik atau latar belakang ekonomi. Pemberian bantuan keuangan perlu mengambil kira potensi jangka panjang pelajar, bukan sekadar hanya mengira pencapaian semasa. Yang kedua, kualiti pengajaran dan sokongan pelajar. Guru perlu dilatih untuk memahami latar belakang setiap pelajar. Sokongan psikologi seperti kaunseling, bimbingan kerjaya dan mentor akademik perlu diperkukuhkan lagi bagi membantu pelajar rentan. Yang ketiga, kerjasama keluarga, sekolah dan komuniti. Mobiliti sosial bukan tanggungjawab sekolah semata-mata, namun ibu bapa dan masyarakat setempat perlu terlibat secara aktif melalui sokongan moral, program komuniti dan penglibatan dalam aktiviti sekolah. Dan yang terakhir, penyusunan ataupun penyesuaian kurikulum dengan kehendak pasaran kerja. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kemahiran masa depan. Elemen seperti keusahawanan, teknologi digital dan kemudahan rentas budaya wajar dimasukkan agar pelajar bersedia untuk mengalami ataupun menghadapi alam pekerjaan. Sekiranya sistem pendidikan di Malaysia dapat mengurangkan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin, dapat mengurangkan jurang antara sekolah luar bandar dan bandar, maka pendidikan benar-benar akan menjadi satu saluran utama kepada keadilan sosial. Sekiranya kita gagal, pendidikan hanya menjadi sekadar pencapaian atas kertas sahaja dan bukan alat perubahan yang sebenar. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nik Azim Hadim Kis bin Rumaizi, PISMP BM 2822.